Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua kawan-kawan? Alhamdulillah, dalam video saya yang terdahulu ada beberapa komen yang menarik perhatian saya. Mereka meminta saya untuk bercerita tentang motivasi. InsyaAllah saya akan kongsikan sedikit tentang motivasi, apa yang saya tahu. Baik, apa itu motivasi? Motivasi ini dalam terma psikologinya adalah sesuatu yang drive kita ataupun sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ataupun kita tidak melakukan sesuatu. Dalam motivasi ini dia ada dua perkara ataupun dia terbahagi kepada dua perkara. Yang pertama adalah extrinsic dan yang kedua adalah intrinsic. Apa itu extrinsic? Extrinsic ini adalah perkara-perkara luaran yang daripada luar yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu. Sebagai contoh, kenapa anda bangun awal pada pagi ini ataupun kenapa anda bersemangat untuk ke tempat kerja pada hari ini? Kenapa anda target pagi ini aku nak sampai tempat kerja awal? Kerana mungkin nak dapat pujian daripada bos, mungkin nak dapat bonus akhir tahun, mungkin nak dapat kenaikan pangkat, ataupun nak dapat reward, nak dapat APC, anugerah pekerja cemerlang dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara ekstrinsik, perkara-perkara luar yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian kita pergi kepada intrinsik. Apa itu intrinsik? Intrinsik ini adalah perkara-perkara dalaman, perkara-perkara inner yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, kita melakukan sesuatu kerja itu dengan semangat, ataupun kita cuba untuk menyelesaikan task kita pada pagi itu, kita nak pergi ke kelas ataupun ke sekolah kerana kita nak rasa enjoyment, kita nak rasa puas, nak rasa bangga. Okey, hari ni aku berjaya selesaikan task ni, pagi ni aku berjaya buat apa yang bos nak, aku berjaya selesaikan satu task ataupun satu tugasan yang diberikan. Ia adalah enjoyment, kita merasa puas, kita nak rasa selesa, kita nak rasa tenang. Itu adalah intrinsik. Dalam antara dua perkara ni, intrinsik dengan ekstrinsik ni, yang manakah lebih baik? Kalau ditanya pada saya, yang manakah lebih baik? Intrinsik ataupun ekstrinsik? Jawapan saya, dia tidak ada sebenarnya yang mana lebih baik. Sebenarnya yang mana lebih powerful, yang mana lebih banyak membantu kita sebenarnya untuk kita melakukan sesuatu. Sebagai contoh, ekstrinsik dan intrinsik ni juga dia ada kelemahan. Kalau kita cerita pasal ekstrinsik tadi, mungkin kita akan dapat kenaikan pangkat, dapat reward, kita dapat bonus. Tapi sebaliknya kelemahan dia adalah kita mungkin tak capai KPI, kita tak dapat kenaikan pangkat, tak dapat reward. Kita dah semangat, okey target kita nak dapat bonus akhir tahun, tapi tiba-tiba tak dapat. Itu adalah kelemahan dia. Sama juga intrinsik, dia juga ada kelemahan. Sebagai contoh tadi, berbalik juga pada kerja. Contoh, akhir tahun kita nak dapat bonus. Target kita nak dapat bonus. Tiba-tiba pada akhir tahun kita tak dapat bonus. Jadi kita akan merasa kecewa. Kalau tanya pada saya yang mana lebih powerful, dia sebenarnya adalah intrinsik, iaitu perkara-perkara dalaman, perkara yang dari dalam diri kita sendiri, yang mana ia boleh mendorong kita melakukan sesuatu tu dengan lebih bersemangat, walaupun kita tak dapat reward. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang mudah. Seorang suri rumah, isteri yang tidak bekerja, duduk di rumah, mungkin menjaga rumah ataupun membesarkan anak-anak. Mereka tidak dibayar gaji, mereka mungkin tak dapat bonus, ataupun mungkin mungkin suami dia bagi dia bawa keluar makan, ataupun sebulan sekali bagi hadiah, ataupun pergi travel. Tapi kadang-kadang kerja harian dia itu dia tak dapat reward, dia tak dapat mungkin tak dapat kenaikan pangkat. Suri rumah mana ada kenaikan pangkat, dia tak dapat bonus. Tapi perkara-perkara intrinsik inilah yang mendorong seorang suri rumah itu untuk terus bersemangat. Sebagai contoh, dia mengemas rumah, dia menyelesaikan anak, mandikan anak, pakaikan anak dengan wangian. Dia akan merasa puas. Okey, hari ini aku berjaya menyelesaikan satu task sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. Apabila pagi-pagi dia menghidangkan makanan pada suami dia akan rasa puas. Contoh lain adalah seorang pelajar postgraduate, seorang pelajar master. Jika dia meletakkan perkara ekstrinsik, sebagai contoh, dia nak capai, goals dia adalah dia nak dapat master, nak dapat nak grad,
2 tahun lagi ataupun setahun setengah lagi dia akan grad. Jadi dia meletakkan motivasi dia itu terlalu jauh, iaitu sekeping sijil master. In case katakanlah dia tidak berjaya tamat ataupun gagal untuk GOT, graduate on time, dia akan merasa kecewa, dia akan rasa down dan sebagainya. Tapi kalau dia ada intrinsik, dia menggunakan motivasi intrinsik, itu adalah lebih baik. Sebagai contoh, pagi ni dia buat list, pagi ni aku nak jumpa pensyarah, nak jumpa supervisor SV, pagi ni aku nak bulan ni nak siapkan tesis ataupun jurnal dan sebagainya. Jadi dalam tempoh dia nak menuju kepada hari graduate itu 2 tahun, dia akan merasai satu enjoyment, dia akan menikmati proses tersebut. Sebagai contoh, dia siap tesis bulan ni, dia akan rasa puas, rasa tenang, okey, bulan ni aku dah capai KPI aku. Contoh list pagi ni nak jumpa SV, dia dah jumpa SV, dia akan rasa okey, pagi ni dia dah ada satu kejayaan, dah tercapai apa yang dia nak pada hari tersebut. Sama juga dengan orang bekerja. Mana-mana tempat kerja pun akan pada satu ketika dia akan merasa stres ataupun fatigue, kelesuan. Tapi apabila jika dia ada intrinsik ini, motivasi daripada dalaman ni, dia akan rasa puas. Okey, pagi ni mungkinlah walaupun di tempat kerja dia dimarahi ataupun dia tak dihargai dengan task yang dia buat, task yang berjaya dia selesaikan, dia tidak dapat ucapan terima kasih pun. Tapi kerana intrinsik dia kata okey, hari ni aku berjaya menyelesaikan satu task. Pujian itu tadi adalah ekstrinsik, perkara daripada luar, reward daripada luar. Tapi intrinsik dia, okey, aku berjaya menyelesaikan satu task yang orang berikan pada aku. Contoh juga saya sendiri, saya buat video, upload di YouTube. Saya punya ekstrinsik adalah mungkin dapat view yang banyak, dapat subscriber yang banyak. Tapi andai kata saya punya goals itu tidak tercapai, saya akan merasa kecewa, saya akan rasa down dan sebagainya. Tapi saya meletakkan intrinsik. Okey, hari ini aku dapat 20 view, itu adalah satu kepuasan daripada saya. Dapat komen yang baik, dapat likes, kawan-kawan bagi komen penambahbaikan, saya akan merasa puas, saya enjoy proses yang saya buat. Itu adalah intrinsik. Jadi kepada kawan-kawan, kepada penonton, tanya balik diri anda, apakah yang mendorong anda untuk melakukan sesuatu, apakah yang drive diri anda untuk buat apa yang sedang anda buat pada hari ini. Apa yang mendorong anda untuk bangun pagi ini? Apa yang mendorong anda untuk ke tempat kerja dengan semangat? Tanya balik, adakah itu ekstrinsik ataupun intrinsik? Jika anda dapat membezakan antara dua perkara ini, ekstrinsik dan intrinsik, anda akan lebih rasa mudah untuk mengetahui apakah purpose, apakah tujuan, ataupun apakah yang mendorong anda untuk terus bersemangat dan berusaha untuk mencapai apa yang anda sedang lakukan sekarang, dan anda akan lebih tenang dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Terus semangat, terus berusaha, kehidupan perlu diteruskan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih.